kita mohon khususnya Allah bantu seluruh umat Islam yang berada di Palestin, dan kita mohon Allah berikan suatu balasan kepada Zionis yang begitu zalim dan kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wa banu abdik nasiyati biyadik madrid fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istatharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. Jatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah, seluruh tim Jabatan Kuasa yang menyediakan keselesaan kepada kita sebagai jamaah,
Seterusnya pada semua yang saya kasihi, yang saya hormati, al-hadirin yang hadir, wal hadirat yang hadir pada pagi ini, duha ini, untuk bersama kita lagi dalam pengajian kuliah duha dan membincangkan surah-surah pilihan. Dan surah yang kita sedang lalui di penghujungnya adalah surah Al-Waqi'ah. Saya kira saya bercakap, katanya kita ada plan merehlah jauhlah pada minggu depan, kan? Jadi saya cadang nak khatamkan di sanalah. Jadi kita habiskan dia punya apa yang kita bincang, kita khatamkan insya-Allah di hujung kita punya destinasi bermusafiran kita insya-Allah. Namun oleh kerana bukan semua mungkin yang pergi, mungkin ada yang tak pergi, tak apa, janganlah rasa apa-apa pun. Nanti mungkin saya tak tahu Fadli pergi tak? Pergi ya. Okey. Jadi tak apa, nanti apa pun kita buat summary, sebab tak nak, kita saja nak habiskan perbincangan kita di sana je lah. Jadi kita kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang beriman itu sifatnya adalah pertama at-taibun. Sifat orang iman yang pertama adalah taibun, maknanya mesti selalu bertaubat. Ya, Allah gunakan sifat orang beriman dengan jumlah isminya. Ya, orang beriman itu ialah golongan orang yang bukan dia yang tubun, tetapi taibun. Dalam bahasa Arab apabila digunakan jumlah ismiyah, jumlah maknanya orang yang bertaubat berbanding dengan perbuatan bertaubat, maka orang bertaubat itu lebih kuat dia punya makna dia, sebab dia dah identity. Dia dah identity. Kalau seorang tu bertaubat perbuatan, mungkin hari ini dia bertaubat, esok dia tak taubat. Jadi Allah sebut, bila nak sebut tentang kriteria orang mukmin, yang pertama at-taibun, maknanya orang yang bertaubat. So kita kena letak dalam hati kita, hari-hari kita bangun, apa pun kita buat sebenarnya adalah untuk menjadikan aku orang taib. Aku seorang taibun, seorang taibatun, taibah, seorang orang yang bertaubat. Jadi kita boleh cakap, saya dah sebut banyak kali dalam kelas kita, kenapa kita duduk dalam kelas? Saya duduk sebagai seorang taib, saya duduk sebagai seorang bertaubat. Ya. Kenapa kita buat ini? Sebab saya sebagai seorang bertaubat. Sebab salah satu daripada cara taubat adalah melakukan kebaikan, sebab kebaikan yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Jadi sebab itu kebaikan yang dibuat seorang taib berbeza, kerana dia rasa aku buat baik ni supaya dosa dulu pun diampun. Kenapa aku iktikaf pada hari ini? Supaya dosa pun dulu diampun. Ya. Kenapa aku solat? Supaya dosa pun dulu diampun. Jadi tadi pun mindset dia berbeza. Tetapi apa kelebihan yang utama? Ya, apa kelebihan yang utama? Ialah kita tak rasa dengan amalan itu kita rasa mulia. Yang paling takut kita ni ialah merasa mulia bila kita buat amal-amal baik. Sebab benda tu kadang-kadang tak sedar, dia lari, dia punya apa, paksi dia tu terlari. Ya. Mula dulu memang kita rasa macam aku datang ke kelas ni, ya Allah, berdosanya aku, ya Allah, ya, aku nak minta Allah terima aku, ya. Tapi lama-lama kadang-kadang kita punya bearing tu terlari. Oh,
aku hebat datang kelas ni, tengok orang lain tak boleh datang, kan? Maka akhirnya perasaan tersebut lama-lama makin dia akan makin berkumpul. Sedangkan ibadah, sebutnya ibadah ataupun ta'abbudi, tujuannya adalah untuk menghina diri kita pada Allah. Adalah kita nak hinakan diri kita pada Allah, nak bagi hina diri ni. Sebab diri ni rasa, kita ni rasa terror sangat, kita rasa ni baik sangat, kita rasa hebat sangat, kita rasa alim sangat, solehah sangat. Nak buang benda tu, ya. Bila kita mampu buang benda tu, barulah kita ni dianggap sebagai hamba Allah. Jadi nak memburu hamba ni bukan senang. Walaupun kita ni memang hamba, tapi hamba yang lupa diri, hamba yang tak kadar diri, orang kata kita ni. Jadi sebab tu bila kita jadi ta'ib, itu penting. At-ta'ibun, barulah Allah kata al-abidun, barulah dia abid. Kalau dia abid saja tanpa ta'ib, abid tu sebab ibadah. Setiap ibadah ada kemuliaan, karamah, ya. Semua kebaikan itu ada karamah. La ilaha illallah, kalau kita amal padanya ada karamah, ya. Pada selawat ada karamah, pada baca Quran ada karamah, pada sembahyang sunat ada karamah. Karamah amalan itu. Maka sebab itulah wali-wali, kenapa mereka dapat karamah? Sebab mereka terlampau banyak amalan. Jadi amalan itu, dan amalan banyak, bukan mesti semua amalan. Ada seorang wali yang ada satu amalan yang memang pada dia banyak, maka dia mendapat karamah, kemuliaan amalan. Sebab tu kita biasa dengarkan kata-kata yang sangat terkenal di kalangan awliya illah, minta jangan bagi kami karamah, beri kami istiqamah, ya. Jangan bagi kami karamah. Kita kalau boleh tak karamah, kan? Ya? Kan? Hujan lebat jalan sorang-sorang, kering, datang kelas, kan? Naik motor, orang lain basah lencur, Assalamualaikum. Orang tengok hebat, orang ambil video kita, kan? Viral, kan? Orang pun tanyalah kita apa. Kita rasa karamah, ya? Dan para awliya illah, mereka tak nak, bahkan takut kepada karamah. Sebab karamah itu pula takut melupakan hati mereka sehingga mereka hilang istiqamah. Jadi setiap ibadah ada karamah, tetapi tujuan ibadah adalah untuk kehinaan. Tujuan adalah untuk, sebab ibadah makna hamba, hamba makna hina, zalilun, hina. Jadi nak bagi masuk betul-betul dalam hati kita. Sebab kalau kita tak cermat, tiba-tiba terjadi, ya. Makin banyak tahajud, makin kita rasa kita paling selamat sekali. Makin kita rasa macam aku ni okey lah, kan? Allah minti tu je tak sama. Hati dah gelap je tu, kan? Hati kalau dah gelap nak tahajud susah, kan? Kita ni alhamdulillah sejak 30 tahun ni alhamdulillah. Yang tak miss langsung macam Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun tak pernah miss dia, ya. Bahkan ada kata apa, sebab dia itu mengerjakan solat subuh dengan wuduk solat isyak dia, ya. Maknanya dia dah tidur awal, dia sembahyang isyak, lepas tu terus sembahyang malam yang tak pernah miss selama puluh tahun. Jadi baik, al-abidun. Lepas kita jadi abid, kita jadi apa? Lepas kita buat ibadah, lepas kita buat ibadah, apa kita buat? Al-hamidun, memuji Allah, memuji Allah atas nikmat paling besar, boleh menjadi abid, ya, boleh menjadi abid. Itu paling penting, memuji Allah. Golongan at-taibun, al-abidun, al-hamidun,
puji Allah, puji Allah, puji Allah. Ya, sebab tu Imam Ghazali membuat puncak yang akhir pada seorang yang melalui jalan Allah, melalui silibusnya adalah golongan hamidun. Ya, sebab dalam hati dia rasa nak puji Allah je, rasa nak puji Allah je. Sebab nampak sangat Allah tu hebat, nampak Allah tu maha cantik, Allah tu indah. Jadi hati ni nak puji Allah, nak puji Allah. Apa saja semuanya nak puji Allah. Ya, jadi bila kita punya kehambaan itu mencapai kepada sasarannya adalah kepada kehinaan pada Allah, maka kita akan menjadi seorang yang pemuji. Ya, sebab itu disebut hamidun, bukan yahmaduna. Saya ulang sekali lagi, bukan yahmadun. Yahmadun adalah perbuatan memuji, tetapi hamiduna identik, identitinya adalah seorang pemuji Allah. Kan kita kalau baik dengan seorang, rasa nak puji je orang tu. Ya kan, orang tu baik, ya. Baik tolong kita, baik buat baik dengan kita, ya. Baik. Kita automatik kita rasa nak puji. Siapa yang lebih baik pada kita selain daripada Allah? Yang sentiasa bagi kita nafas, yang sentiasa berikan seluruh badan kita, urat dan saraf kita, darah kita, menjaga kita setiap saat. Ya, siapa dia? Maka jadilah orang tu hamidun, puji Allah, puji Allah. Poin saya bukan yang ni, poin saya yang keempat. As-saihun. Saihun. Baik, saihun ni banyak tafsir, tetapi sebab kebetulan minggu depan nak pergi musafir, maka saihun bermaksud orang yang berjalan mencari ilmu. Jadi antara sifat orang-orang beriman, ya, dalam tafsir ditulis saihun adalah shaimun, orang berpuasa. Tetapi ada juga dalam tafsir yang menyebutkan bahawa saihun adalah orang yang berjalan mencari ilmu. Jadi maknanya kitaran hidup kita ni adalah taubat, ibadat, puji Allah, cari ilmu. Dan pusing balik at-taibun, al-abidun, al-habidun, as-saihun, ar-raki'un. Yang lepas tu saya baca je lah. Ar-raki'un, as-sajidun, al-amirun bil ma'ruf, wan-nahun 'anil munkar, wal-hafizun li hududillah, wa basyiril mu'minin. Baik, jadi harapan kita insya-Allah sebab minggu kan? Kan? Yang sebenarnya kan? Sebab tiba-tiba bawa ke belah kampung saya, jadi macam ada interest, tak ada interest apa pun. Kan? Tapi dah cakap ada yang kata, jomlah kita pergi kan? Jangan kata dia buat bisnes ke? Kan? Jangan kata macam ustaz di bisnes punya bawa orang rombongan. Tak. Jadi yalah, saya harap sebab sampai pun saya kata okey lah, tapi akan datang kita buat lagi kan. Saihun kan, dah taibun, hamidun, saihun lagi pula. Kita pergi ke belah Ipoh pula ke, kan. Kan, insyaAllah. Alhamdulillah. Macam yang kita pergi lagi, katanya sekarang 2 bas Oh, kita pergi Ipoh 3 bas. Contohnya. Kan. Okay. Jadi sebab kita akan habiskan pada di Masjid Kuala Tembling nanti insyaAllah, kita punya last. Jadi saya dimaklumkan kita akan berhenti di Ribat Bahlawi. Kita sebab situ, sebab saya sepokong malam tadi baru sampai daripada Pahang ke Selawat. Alhamdulillah sampai ke sini dan 3 lebih kot. Okay. Saya cadang malam tu nak ketuk, nak tidur ruang tamu sini kan, tapi tak ada pula kan, datang-datang sampai jenazah pusing lah saya tadi lah.
Takut nanti Ustaz Syam kata Ustaz ada van tu ada satu lah katil dia berbagus, jadi tak jadilah. Jadi sampai pukul 3 pagi tu sunyi juga kan. Okeylah. Di sana banyak daripada Daklawi yang dia buat ribat selawat dan segala macam. Mungkin kalau itu kita pergi, kita ambil lah kata siahah kita ni, jalan kita tu kita dapat berselawat kat sana. Dan saya harap setiap kali kita start dengan lampas kita baca Asmaul Husna supaya perjalanan kita tu jadi zikir, ya, insya-Allah ya. Jadi kita nak memenuhi maksud, sebab musafir ni memanglah adalah tradisi orang soleh. Orang soleh pun tradisinya musafir. Dabus solehin. Musafir ni dabus solehin. Saya dah pernah sebut dalam kelas. Ada orang ataupun orang soleh dulu, mereka sanggup buat satu musafir semata-mata nak berdoa, sebab nak ambil berkat doa seorang musafir. Jadi saja je musafir, ya. Saya pun dulu dengan guru dia kata jom kita jalan. Kenapa? Untuk jadi seorang musafir supaya boleh sembahyang hajat, berdoa, ya. Jadi beza sembahyang hajat kita di rumah, beza sembahyang hajat kita sebagai musafir. Beza musafir bila kita musafir itu untuk ilmu, insya-Allah. Okeylah, jom kita tengok apa yang kita nak baca. Kita baca daripada mana, ya? Nanti kita buat khatamnya di sana. Kita tengok pada ayat apa? Ustaz semua ingatkan. Alamak. Faham sampai hati ingatkan sekarang. Patut ingatkan sebelum supaya jangan saya tak prepare. Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilun min rabbil alamin. min rabbil alamin. Bila Quran diturunkan, apabila diangkat Quran, adakah itu menjadi maknanya kiamat berlaku? Oh, yang tanya tu ya. Oh itu ke? Oh. Maksudnya apa? Okey. Okey. Sebab Fad dia ingatkan dalam kelas, so saya boleh jawab apa yang dalam kepala saya lah. Kalau dia ingatkan saya belum kelas, saya boleh buat banyak rujukan. Itu pun sama juga kan. Itulah orang bisnes macam tu. Baik. Kalau soalannya adalah adakah Quran? Bila Quran diangkat, adakah kiamat? Okey, apabila Quran diangkat, apakah berlaku kiamat? Baik, kalau kita tengok di antara alamat-alamat kiamat, dan alamat kiamat ini mesti daripada Nabi lah, ya. Daripada Nabi, terutamanya daripada Nabi, yang disebut sebagai an-nubuat. An-nubuat. Nubuat. Sebab Nabi ni, maaf saya, kalau nubuat ni ditranslate, dia sebut vision, ya. Yang sebenarnya agama Kristian, dia percaya bahawa semua orang boleh dapat nubuat. Dia dapat vision. Dia suka kadang budak dapat vision, nampak Jesus, macam-macam. Baik, kita nubuat adalah satu benda yang pada Nabi, dan Nabi banyak menyebut. Sebab ada satu kitab, Nubuatul Rasul. Nubuatul Rasul, dia menghimpunkan, kalau kita nak cakap maksudnya adalah, ya, apa yang bakal berlaku pada masa hadapan yang disebut oleh Nabi. Kalau kita sebut apa, kalau bakal berlaku masa depan, kan kita sebut sekarang ramalan. Okey, Nabi bukanlah ramal, sebab Nabi dia bercakap ikut wahyu. So wahyu bukan ramalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa Nabi cakap tentang masa dulu bukan ramalan. Apa yang Nabi cakap tentang sekarang, zaman Nabi hidup, bukan ramalan. Apa yang Nabi sebut pada masa akan datang bukan ramalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah gunakan tidaklah yantiqu, bercakap daripada hawa nafsu, ya, melainkan wahyun. Itu wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Dan banyak sangat dia punya nubuat yang disebut oleh Nabi, sama ada besar atau kecil. Dan memang salah satu daripada nubuat yang disebut oleh Nabi, diangkatnya Al-Quran sebagai salah satu tanda kiamat, ya, sebagai satu tanda kiamat. Dan kita tak tahu maksud angkat Al-Quran itu, ya, makna angkat Al-Quran.
Tapi dulu pernah satu masa dulu kita digemparkan di Malaysia, saya yakin saya ingat lagi, hampir lama juga lah ya, Al-Quran tu tiba-tiba dia jadi hilang, kosong, kan, kosong. Dan saya sempat melihat beberapa Quran yang kosong itu. Memang bukanlah kata dengar orang kata oh Quran kosong, memang ambil tu Quran tu dan kosong. Pada masa tu saya ingat ada usaha-usaha supaya kita jangan panik, kata itu tentang expire dia punya ink expire. Tetapi saya heran juga macam mana expire ink ikut surah. Betul, saya mula-mula macam saya, ya kita kononnya apa, birasyana lah, jangan terlampau ekstrim sangat. Jadi saya pun cubalah nak ambil, ya betul lah expire. Tetapi setengah yang saya tengok hilang tu, kan surah ni kadang-kadang dimula kat separuh, lepas tu habis dimula kat separuh muka surat lain. Jadi habis satu surah tu habis, surah ni belum, surah ni masih ada. So kalau expired date dia orang memang, saya tak tahu, printing ikut surah kau ya, dia punya dakwat ni ikut surah juga. Itu memang canggih lah. Itu kena tanya bagian printing. Rupanya ikut Fatihah satu expired date ya, Baqarah satu expired date. Lepas tu pula Baqarah pula setengah yang ni yang saya jumpa betul. Saya cerita apa yang saya jumpa. Sebab masa tu kan macam hangat. Kadang-kadang 5-6 ayat saja. Betul-betul 5-6 ayat. Wakaf kat sini, mula ayat ni hilang, wakaf kat sini, situ ada balik. Maknanya bila Nabi sebut diangkat Al-Quran, kita selalu mengambil makna maknawi. Maknawi maksudnya ialah orang dah lupa Quran, orang tak baca Quran, orang tak jadikan Quran sebagai dustur, orang tak jadikan Quran sebagai hukum, maka Quran itu diangkatlah. Kita memahami secara maknawi. Ya, ada seorang, saya ingat seorang kat Johor ke. Sebab masa tu kan dia banyak lah sana sini. Kalau zaman tu ada TikTok, saya kira tak tahulah. Memang viral lah, FYP dia memang. Jadi dia kata dia baca surah Sajadah. Imam dia baca surah Sajadah. Imam yang dah memang surah Sajadah dah jadi hari-hari tak pernah lupa. Ya Allah, dia boleh lupa. Dia boleh lupa ya. Orang belakang tegur pun tak jumpa cari jalan kan. Kadang-kadang makin tegur, makin gelapah pun ada kan. Imam dia kan, baik dengan tegur biar dia cool. Dia makmum ni memang suka nak tegur kan. Macam juri pula, macam Gegar Vaganza pula tiba-tiba kat belakang. Jadi asal bangun imam tu tak nafas, dia ingatkan imam lupa dah, dia tegur dah. Imam pun Masya Allah, ni aku salah ke? Baik, nak ceritanya dia kata, ya Allah, kenapa dia lupa langsung ni, tak boleh pusing-pusing pun. Akhirnya baca surah lain ya. Hari ini surah Sajadah, jadi tak adalah surah Sajadah, baca surah lain kan. Dia pun balik rumah, ya Allah, salam-salam, orang kata apa imam kan, imam makan apa ni sampai lupa sekarang ni. Yalah, makan apa, memang unfinished business kan. Macam-macam kita makan, malam makan jeri, malam makan petai, ada je alasan nak membetulkan yang kita terlupa kan. Dia pun balik rumah, dia pun capai Quran yang biasa dia hafal, dia baca sebelum biasa dia orang dah nak buat semak balik sekali lain. Dan dia buka Quran tu, saya masih ingat kisah ni. Dia tunjuk kat saya, memang surah Sajadah tu hilang. Surah Sajadah tu hilang pada muka surat dia. Jadi saya pun Masya Allah, saya kata wallahu a'lam lah. Dia kata wallahu a'lam. Jadi kalaulah memang Nabi sebut tentang Quran itu diangkat daripada umat, maka tak mustahil. Sebab Al-Quran inilah menjadi penyebab kan, apa yang kita katakan, Allah kata apa? Quran, Allah bersumpah dengan Quran yang menjadi sebab kenapa manusia berada di dalam orbit kehidupan tanpa adanya huru-hara. Jadi dikembangkan lagi, kita rasa orbit kehidupan seharian kita, masyarakat kita, tetapi diangkat lebih besar kepada keseluruhan orbit sesuai dengan apa yang kita bincang surat Al-Waqiah. Wallahu a'lam. Sekali lagi, saya bila tentang nubuat ni, tentang apa yang berlaku, saya cukup tak berani nak relate-kan dengan semasa. Sebab
Takut, makna itu dia ada dua makna. Sebab orang selalu kata, oh ini tanda berlaku kiamat. Saya pun tak berani nak cakap sebab adakah betul kita tu sebagai benda, kecuali dah memang ada ulama-ulama cakap ke, kita pun menumpang lah. Tapi kalau berlaku perang Gaza, oh ini tanda kiamat, bla 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 bla, saya tak apa nak berani nak relatekan perkara tersebut kan. Wallahualam. Okey. Baik, so kita boleh sambung lah. Sambung kat mana ya? Sembilan. Sembilan. Lapan. Lapan. Cikgu tak tanya dia. Falaula in kuntum khayra madinin. Ya ke? Sudah. 5 85 87 yang Ustaz ada sentuh. 87 Ada sentuh. 87. Okey. Kita baca 87 saya ingat habis dah. Ustaz ada sentuh 87 penerangan untuk ayat 60. Ya. Ustaz cakap 87 tu penerangan ayat 60. Oh. 87. Okeylah, jom kita baca pada ayat 80. Baca je. Falaula in kuntum ghayra madinin ya. Kita baca je lah insya-Allah. Ya. 86. Nah, kita baca 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa qasliyatu jahim. Inna hadha huwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Baik, insya-Allah kita tahu bahawa kiamat ni cerita tentang kiamat kedua ataupun kiamat kecil kan. Kita senang cerita tentang kiamat kecil. Waqa'atil waqi'ah adalah kiamat besar. Kita ini cerita tentang kiamat kecil. Ya, apa makna kiamat kecil? Kematian. Ya, mati seorang itulah kiamat kecil untuknya. Kenapa? 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 Ya. Sebab kita masuk ke alam akhirat. Ya, sebab kiamat berlakunya tiupan sangkakala untuk hancur alam ini dan kemudian akan dibangunkan untuk kehidupan kiamat, kehidupan akhirat. So maknanya kiamat itu dia punya apa itu dia bagi? Kiamat tu adalah dia punya milestone. Ya, Milestone. Tapi nak bagi kita habis untuk hidup satu kehidupan dan another chapter. Kan? Habis kita masuk pada chapter baru. So sama juga dengan kematian, habis satu chapter, kita masuk chapter baru. Kita tak boleh masuk chapter baru melainkan dengan kematian.
Ya, hanya dengan kematian saja kita boleh pergi kepada satu chapter baru. Ya, baik. Jadi sebab itu sama aja, sangat similar. Makna kiamat itu maknanya alam ini binasa dan seluruh makhluk akan hidup pada chapter baru. Dan kemudian kematian juga, tetapi berlaku pada individu, bukan berlaku pada semua orang. Tapi pada individu berakhir satu chapter, dan dengan sebab itu masuk chapter yang baru. Chapter yang baru, chapter akhirat. Dan akhirat itu bagi orang yang mati adalah di alam barzakh. Sebab bila berlaku kiamat betul pun akan ada satu barzakh selama 40 tahun. Itu kita baca dalam surah, dalam tafsir Jalalain ketika kita membincangkan ayat, ya, man ba'athana min marqadina. Man ba'athana min marqadina. Ya, perkataan yang disebut. Man, siapa? Ba'athana, membangkitkan kami, min marqadina, daripada tempat baring kami ni. Ya, daripada tempat baring kami ni. Siapa yang bangun kami? Baik, kenapa perkataan tersebut berlaku? Sebab selama 40 tahun manusia rehat sebab tidak ada azab kubur. Ya, tempoh 40 tahun menurut ulama lah menafsirkan ayat. Kenapa ada perkataan? Jadi 40 tahun punya tidur, ya, kita lebih kurang 40 minit dia tidur masa duduk tu pun dah macam siapa bangunkan aku ni kan pun terkejut, tapi tengok masih di alam nyata, alhamdulillah. Ini dibaring, ya. Lepas tu tiba-tiba man ba'athana min marqadina. Sebab tu kita kena berhenti kat situ, mesti berhenti. Sebab kalau tidak ayat tak difahami. Tu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jadi barulah datang kesedaran, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Hadza man ba'athana min marqadina. Sebab dia tak sebab tu tak boleh baca tak boleh baca apa? Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada Rahman. Ya. Jadi kalau tak ada saktah, maksudnya berhenti supaya tahu adanya satu pause, jeda, makna tu akan jadi lain. Man ba'athana min marqadina hadza, dia akan jadinya tu ma wa'adana Rahman. Jadi ma itu manafi, maka tidaklah Tuhan menjanjikan apa tu. Jauh beza kan? Jauh beza kan? Jauh kan? Man ba'athana min marqadina, apa maksudnya? Siapa yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Tetapi kalau kita tak berhenti, dia akan jadi man ba'athana min marqadina hadza. Siapa membangkitkan daripada tempat tidur kami ini? Ma wa'adana Rahman. Kami tak pernah pun dijanjikan oleh Ar-Rahman. Jauh beza. Sedangkan ayat itu adalah siapa yang membangkitkan kami? Hadza ma wa'ada Rahman. Ma itu menjadi apa? Ya, mausul, apa? Inilah benda yang telah dijanjikan. Ya, sebab tu bila masuk dalam kubur, maka talqinnya adalah mengingatkan bahawa akan dibangunkan. Kematian itu benar, malaikat Munkar dan Nakir itu benar, ditanya kamu itu benar, dibangkitkan itu. Hadza ma wa'adana Rahman. Hadza ma wa'ada Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Baik, jadi sebab itu apa dia? Kiamat kecil. Tadi cerita kiamat kecil kan. Jadi sebab itulah pada kita lah ya. Maka Allah kata falaula in kuntum ghayra madinin, maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami. Ini yang kata syarahkan ayat yang pada ayat berapa? 60 ya. Ayat nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Itu dia punya link, dia punya kaitan ayat dia. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah tetapkan, qaddarna, takdirkan, ya,
bainakumul, antara kamu itu, maknanya pada kamu tu satu benda yang telah ditakdirkan. Apa dia? Nahnu qaddarna bainakumul mauta. So apa yang telah ditakdirkan bagi kita ialah kematian. Ya. Jadi sebenarnya setiap orang ni dah ada tarikh mati dia. Ya. Sebab kita suka berkalau-kalau kan, ish, kalau cepat jumpa doktor kan, maksudnya tak mati ke? Kan? Kita boleh usaha sampai maksimum, tetapi bila dah berlaku, oh itulah rupanya yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kita kan suka macam tekilan sampai sudah ya. Kenapa kita tak beritahu awal? Kenapa kita tak? Kenapa ya? Dan lau ini satu benda yang Nabi sangat ajar jangan cakap kalau fa inna lau, kata Nabi, lau yang kamu guna itu adalah anak kunci syaitan. So jangan berkalau lah dalam hidup ni. Ini saya sebut pada saya kan tu, sebab kita ni suka macam tu kan. Ish, kalau lah kan. Kalau dah tidur kuantan malam, best relax kan. Bagi hotel sedap pula tu kan. Lepas tu hari ni pula tapi nak pula buat takut lewat, nanti cikgu tegur saya kan, Ustaz kenapa hari ni lewat ya. Tuan Haji tunggu saya pun alhamdulillah tak ramai, 2 orang lah. Saya tengah imam lah, Masya Allah ya. Oh ya ke? Oh, Masya Allah, doakan ya Tuan Haji Wan. Kita faham dalam siri itu memang akan dia berlaku, dia macam gempa bumi lah. Dia kadang-kadang bila berlaku gempa bumi, dia akan berlaku beberapa gempa-gempa. Macam kita dapat maklum Tuan Haji Wan ya. Jadi kita doa ya Allah, kuatkan dan berikan kesembuhan dalam proses. Sebab proses tu lama. Orang tua kata penyakit ni datang macam kilat, tapi nak pergi macam semua sama sama kita, Masya Allah ya. Macam tua lah kita kan. Orang tua cakap ya. Memang macam tu. Tapi ya Allah, semoga dalam proses itu diberi kekuatan sebab nak pergi itu lambat. Maksudnya nak berlalu penyakit tu hilang tu lambat. Okey, kat mana tadi? Kita doa lah berterusan. Kalau sebab ayat yang berapa, 60 Ayat 60 sebut nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami telah takdirkan pada kamu al-mauta ya. Jadi kena ingat dalam kepala bahawa kita ni tarikh kematian ada dengan kita. Tarikh kematian kita hari-hari berjalan, tarikh kematian tu ada dengan kita ya. Dan ini juga dalam hadis yang kita baca dalam Sahih Muslim ya. Kata Nabi SAW daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Yang keempat. Apa maksud yang keempat tadi? Oh, belum terjemah. Okey, sorry. Kita terjemah dulu kan. Ikut prosedur kan, tak tahu prosedurnya ustaz baca kita terjemah. Okey. Yang pertama ditulis apa dia? Sebab dalam hadis tu kata penciptaan dalam rahim ibu kamu selama begini. Lepas tu dihantar malaikat, dihembuskan roh. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Maka dihembuskan padanya roh. Maka ketika dihembuskan roh, wa yu'maru, maka disuruh malaikat itu bi 4 kalimat. 4 benda yang malaikat tu kena sebut kalimat pada si bayi. Bukan bayi lah, janin, zygote ya, pada janin itu. Yang pertama bikat birizqi, tulis rezeki ya, daripada sekarang di dalam rahim tu sampailah nyawa dia habis. Tu tulis semua sekali. Setiap
sedetail-detail tulis sampai setiap titis dan setiap hela nafas. Ya, sebab tu orang bila meninggal dia tak akan dapat walau setitis. Kita masuk pun dia keluar. Ya, dan nafas pun dah habis dah. Ya, sebab bukan dia tak boleh bernafas, doktor je kata kegagalan paru-paru untuk bernafas, sebenarnya nafas dah tak ada dah. Ya, nafas dah tak ada dah, nafas tak boleh ambil dah ya. Sebab habis dah peruntukan. Malaikat yang menjaga peruntukan tengok dah habis dah. Ya. Dan sebab itulah iblis, syaitan ni dia boleh akses, dia dapat maklumat orang tu nak mati ke tak, dia tengok kencang tak kencangnya si malaikat yang menjaga rezeki seseorang tu. Jadi dia tengok, dia perhati malaikat ni nampak macam walaupun muda lagi, tapi nampak macam malaikat yang menjaga tu dah macam tak berapa nak lagi dah dia punya apa rezeki dia. Jadi tim syaitan dah tahu dah, ya. Okey, Roger ya. Ya, ada seorang ni dia kata kan, dia tengah naik motor tu, pergi sekarang tengah contohnya kan, sebab dia dah nak last dah. So ini last kerja kita, ya. Baik. Jadi pertama rezeki. Jadi sebab itulah ditanya kepada semua orang soleh zaman dahulu, kenapa dia orang tak pernah rasa risau tentang hidup? Sebab dia punya jawapan adalah rezeki telah terjamin. Kita ni yang sebab tak percaya pada bahawa rezeki itu telah terjamin. Asmaul Husna baca dah, ya Allah, ya Allah, dia paling kuat sekali kan. Tetapi kita tak percaya yang Allah itu Ar-Razzaq, yang caranya adalah menetapkan rezeki kepada kita. Ya, Allah tak bagi baru, Allah macam mana ya orang ni? Tak, orang ni macam mana nak bagi? Cukup ke tak cukup tak? Allah telah tetapkan sebelum kejadian ini dengan ilmu Allah, dengan iradah Allah, benda itu dah memang. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'an, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu pada setiap hari dalam keadaan urusan. Maksudnya menetapkan, kemudian melihat apa yang ditetapkan dalam ilmu, iradah, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Saya nak cerita tadi? Rezeki ya. Jadi rezeki. Jadi sepatutnya ni kita lah, tapi kita kan Allah kadang-kadang tak dapat kat kita, dapat kat orang. Marah kan? Tapi sabar kan? Dan bukan rezeki kamu katanya kan. Boleh cakap tapi dalam hati, ya Allah, tak masuk kat dalam. Patut aku punya kan? Patut aku punya. Sembang mencari yang geng-geng boleh apa? Boleh faham kita kan? Kan? Jadi Masya Allah, bila bukan rezeki, bukan rezeki. Bila bukan rezeki kita, itu bukan rezeki kita kan? Usahalah kok mana pun, usahalah kok mana pun. Sebab rezeki duniawi itu bukan segala-galanya, tapi kalau iman tu segala-galanya kan. Tapi tak ada pula orang berebut iman kan, berebut amal soleh. Bang, ya Allah, dia patut aku yang tahajud, dia yang tahajud, aku ni tidur sedap. Tak kelahi pula kan. Baik, rezeki ini betul lah. Bila kita tahu bahawa telah ditetapkan, maka pada ketika itu patutnya tenang ya. Tetapi bagusnya adalah dia tidak menjadikan kita duduk saja-saja goyang kaki ya. Saya baca buku yang ditulis tentang Lawrence of Arabia ya. Cerita Lawrence of Arabia ini memang jahat lah ya. Lawrence of Arabia dulu kan macam ada filem Lawrence of Arabia ni yang si penjahat yang menghancurkan kerajaan Islam Utsmaniyah, bersekongkol dengan pemberontak dan menjatuhkan. Okey, dia buat cerita. Tapi saya tak nak cerita tu sebab dia punya cerita tu dia ambil oleh seorang penulis di barat, membayang dia memahamkan tentang rezeki menurut cara orang Badui memahami. Orang Badui. Ya, baik. Sebab tu dia tulis dalam tu, dia tulis in English, tapi dia bagi tahu perkataan orang Badui itu ialah menyebut perkataan maktub. Cuba sebut tengok. Tak nak sebut. Sampai hati ya Allah. Berdepan-depan tak suka kan. Dalam belakang tahan juga. Maktub. Maktub ni maksudnya adalah dari kalimah maktubun. Sesuatu yang
tertulis. Dalam bahasa kita dah tertulis. Dan orang Arab Badui, dia disebut ni Lawrence of Arabia punya tengok orang Arab dia tengok kenapa orang Arab dia duduk itu baru Badui. Badui ni maknanya kalau dalam Quran Arabiyun, Allah kata Arab itu maknanya orang yang memang jauh lah. Ini bukan orang yang duduk ngaji hari-hari yang ditarbiyah oleh Nabi contohnya dan duduk dengan ulama. Orang Badui ni memang macam tu. Baik, jadi tetapi begitu kuat ajaran ni sampai katalah berlaku sesuatu musibah, spontan akan seorang sebut maktu. Dan dia kata sesuatu yang amazing adalah bila sebut maktu, orang terus kedua macam satu berlaku satu bencana macam betul maktu. Terus dia terus cool down. Maktubnya cool down. Maknanya yang mengingat seseorang itu cool down. Katalah dia kata datang dia punya gembala, dia beritahu, wahai tuan, kamu punya kambing 3 ekor dibantai oleh serigala. Maka tuan dia akan cakap apa dia? Maktub. Tuan dia akan turun dan tak marah sesiapa. Tetapi nampak dia kata, tetapi mereka memahami makna maktub, mereka tetap jaga, mereka tetap usaha. Tak ada pula maktub maka biar adanya sekiranya. Tak, mereka jaga. Dia nak bagi tahu betapa fahamnya orang Badui tentang apa yang ditulis. Sebab setengah orang dia takut nanti kalau kita maktub kan, tiba-tiba tidur kat rumah buat apa? Maktub. Abang, bangunlah cari kerja. Maktub. Kan? Tak, dia kata mereka boleh faham bila mereka menyebutnya pada masa yang sesuai. Bila masa yang sesuai, bila sesuatu musibah berlaku, maktub. Tetapi bila mereka usaha, mereka tak sebut perkataan, mereka blurkan dulu perkataan itu. Dan ketika telah berlaku, mencapai hasil, maktub. Bisnes mati-mati, bersungguh-sungguh, dia tak sebut maktub. Walaupun dia tahu bahawa rezeki aku ni, berapa aku nak dapat, berapa untung aku boleh raih, maktub. Tetapi amal tu. Terima kasih Fat. Tengok terus amal, Masya Allah. Zoram ni baru nak cerita, tapi kat sini dah amal. Pukul 10 saya kena break. Jadi semua yang dikasih slide, pertama sekali ditulis adalah rezeki. So rezeki kita dah ada dah semua. Jadi jangan pernah kita rasa jealous dengan rezeki jiran kita. Itu rezeki dia, kita rezeki kita. Jangan pernah jealous dengan rezeki adik-beradik kita. Itu rezeki dia, kita rezeki kita. Orang takkan tertukar takir. Takkan malaikat tu hari-hari ya Allah macam lalang move tertukar kan. Hantar ya Allah. Ni siapa punya barang ni? Lalang move dia tertukar, tapi malaikat tak pernah tertukar bila hantar rezeki. Baik, cepatlah. Sebab ni nak ceritanya pasal syarah ayat 60 daripada falaula in kuntum ghayra madinin. Maknanya kalaulah kamu tu boleh kawal kamu punya kematian, tak ada orang mati, kita sendiri kontrol. No, I tak nak mati lagi sebab I ada kerja lagi. Banyak lagi malaikat maut, I banyak lagi mission I tak tercapai lagi. No. Kamu falaula in kuntum ghayra madinin, kalau tu kan kayak elok Allah macam siti. Kalau kamu yang boleh kontrol kamu punya ketetapan kematian itu. Sebab sebelum ayat tadi kita katakan tertulis. Baik, saya nak habiskanlah. Tertulis yang pertama tadi apa? Rezeki. Lepas tu amalihi, perbuatan dia. Perbuatan dia. Dia pun kena faham secara maktub. Kena faham secara maktub. Kalau tidak, samalah. Kenapa Tuan Haji? Yelah, dah tulis kan. Memang saya tak sembahyang subuh hari ni. Jadi tertulis dah. Jadi Masya Allah. Bila kita usaha, kita tak cakap apa yang ditulis. Sebab usaha ikhtiari kita Allah bagi. Namun hakikatnya amal kita itu telah ditulis oleh Allah. Semua amal. Saya nak bercakap macam ni, gegendam telinga kita tu sejak sebelum kita lahir, Allah dah tahu apa yang gegendam telinga kita. Sebab kita dengar dah cakap saya ni. Alhamdulillah. Rupanya dah kami lagi datang. Ya Ustaz,
fadilat untuk ilmu je, tapi kami tak dengar pun. Tetapi nak dengar sampai semua yang saya kasihi cakap dengar. Dia sebenarnya kita tulang tulang rakap telinga kita tu sehinggalah kepada dia memukul ke gendang tu, dia bergerak itu semuanya adalah dalam ilmu Allah. Dan Allah dah tetapkan dah dia bergerak berapa kali sampai dengar tak? Dengar. Nampak? Allah dah tahu yang kita nak cakap dengar sebentar tadi. Tetapi bila apa tertulis, sebab kita kena usaha, ya? Sebab tu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian dia kata beres wa amali wa ajalihi. Ajal maknanya kesudahan dia, ending dia. Ending ni satu benda yang khusus dibuat oleh Allah, sebab dia baru dia hembuskan roh. So baru dia hembuskan roh. Bila dia hembuskan roh, ruhul hayah, disebut ruhul hayah. Ruhul hayah. Bila ruhul hayah disebut dihembuskan dalam diri kita, roh tu dia ada satu insting yang paling kuat. Dia ada satu naluri yang paling kuat. Naluri apa? Silap saya cakap berhenti pukul 10 kan. Tengok semua dah tak nak cakap kan. Maktub. Masya Allah. Maktub. Baik, apa dia? Ruh ni, ruh ya, dalam diri spiritual kita tu, ya, adalah dalam diri spiritual. Kalau dia punya anatomi dia, bahawa ruh yang dihembus itu adalah ruh yang al-hayah, ya, hayah. Ruh yang menyebabkan ini yang kat sini ni. Ni adalah membranes, ya, yang paling luar yang jaga kita, dan di sini adalah letaknya hope, harapan untuk terus hidup. Kita nak hidup. Sebab bila dihembuskan roh, ya, sebab roh ni sifatnya apa? Roh tidak akan mati. Roh sifatnya tidak akan mati. Yang mati ialah jasad. Sebab itulah orang yang meninggal disebut arwah. Sebab jasadnya memang dah reput, tetapi rohnya masih hidup. Sebab kita sebut arwah ayah, rohnya masih hidup. Sebab roh al-hayah bila dihembus kepada jasad dalam janin tersebut, roh tersebut dia punya karakter, dia hidup selama-lamanya. Tetapi dia menumpang pada jasad yang tak akan hidup selama-lamanya, ya. Roh ni bersifat kekal selama-lamanya, ya. Roh ni bersifat kekal selama-lamanya, ya. Roh ni dia tidak ada ending. Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila-bila. Infinity. Sampai bila-bila. Infinity. Sampai bila-bila, ya. Sampai bila-bila. Jadi roh ni bila dimasuk dalam badan, maka badan juga dia dapat dia punya semangat dia, maka dia nak hidup. Sebab tu badan kita ada satu impian, kalau boleh aku tak mati. Immortal. Kita tak nak mati, kita nak kekal hidup. Tapi boleh ke? Maka Allah tetapkan ajal untuk roh itu, untuk jasad yang roh itu tumpang ada ajal. Bikat bi ajalihi. Namun yang paling menakutkan kita yang keempat, ya. Yang keempat, inilah yang akan disyarahkan pada ayat berikutnya. Ni hadis tadi yang keempat tadi, ya, syaqiyun au sa'idun itu
Itulah yang sebenarnya akan disyarahkan di Masjid Kuala Tabligh. Ya. Jadi ingatkan saya, Fadil ingatkanlah siapa. Tahu tanya. Baik ya. Ingat tak? Okey, ingat tak maktub? Dah ingat tak? Okay. Maktub ialah benda yang dah tertulis. Tetapi bila kita nak usaha, kita sebut dah maktub? Tak, kita blurkan dia. Dek kerana usaha rezeki boleh usaha sampai, orang kata sampai maksimum. Sebab kita tahu maktub, tetapi kita usaha untuk maksimum. Jadi kalau rezeki itu kita nak banyak, maka hidup juga kita nak panjang. Bukan kita menafikan maktub, tetapi sebab kita ada usaha. So apa usaha kita? Doa. Maka doa kita adalah supaya kita dipanjangkan umur sehingga 500 tahun kan? Panjang pun tak setaga mana panjang kan? Pada kadar-kadar je kan? Jadi panjang tadi pada kadar, ya Allah, sempat kami bawa bekal. Itu masuk panjang sebenarnya. Bukan panjang macam orang kafir nak minta panjang selama-lamanya, tetapi kita minta panjang sekira-kira kehidupan ini sesuatu yang memang berbaloi untuk kita beli kehidupan yang infinity. Ya, sebab kalau secara matematik kita letak ni apa ni? Kita bahagi katalah 60 tahun bagi dengan infinity. Siapa tahu jawapan dia? Seorang tu hidup bagi panjang je lah 90 tahun. Panjang je lah 90 bagi dengan infinity. Jawapannya berapa? Jawapannya adalah 0 point tak tahu berapa triliun kosong yang lain, barulah kemudian kita akan jumpa satu kat ujung. Maknanya kehidupan 90 tahun ini dibanding kehidupan akhirat kosong, tak ada nilai apa. Bagaimana kita nak jadikan dia bernilai? Kita buat satu infinity kecil. 90 tahun untuk akhirat, maka barulah infinity. Bagi infinity, jawapannya infinity. Ya. Jadi sebab tu nilai hidup kita ni, kalau kita 90 tahun pun dibagi dengan kehidupan akhirat, kehidupan 90 tahun tu kosong, tak ada nilai. Ya. Jadi sebab tu Masya Allah, kita tengok dia, kita sambung ya. Ingat siapa yang pergi? Ingatkan saya tentang kaitan. Saya dah jawab tadi ke? Soalan tadi? Dah. Maksudnya yang kita terpanjanglah umur kami ya Allah. Panjang itu bukan pada kuantitinya, tetapi ya Allah kami nak, sebab roh al-hayat kita ada fitrah tu, fitrah nak supaya kalau boleh tak mati. Tetapi hakikatnya tak boleh sebab ada ajal. Namun ya Allah, jadikanlah kami punya kehidupan penuh bermakna. Yang penting gembira dengan kehidupan. Please. Ya. Ya. Macam mana? Berkah. Saya baru nak cakap gembira, tapi ada cakap lebih dalam maknanya berkah. Maknanya bila berkah, kehidupan kita gembira. Kalau kehidupan kita penuh mengangki hati, ya, rasa susah hati, itu takut tak berkah. Jadi kita minta panjang yang umur tadi, maknanya penuh dengan kegembiraan, seronok, ya. Apa cara nak dapat benda tu? Let it go. Kena jangan fikir orang, jangan fikir orang kata, apa orang ada. Sebab apa yang orang ada, orang kata, itulah yang menggelutkan kita sampai kita macam sakit hati betul. Apa anak kita kata, pedulikan je.
Apa orang lain kata, pedulikan je lah, ya. Kalau salah, kita perbetulkan diri, ya. Sebab manusia ni kan memang kan berkata-kata, kan? Jadi kita dengar, nak latih supaya jangan simpan dalam hati. Sebab kita ni makin kita berumur, kita makin beremosi, mudah sangat tersentuh, mudah sangat tersentuh. Masalahnya yang duduk dengan kita ialah orang muda, anak kita, kan? Dia payah sikit nak tersentuh. Jadi jangan kita latih sampai menyakitkan kita. Okeylah. 10 dah, tengok, insya-Allah. Terima kasih. Berkala-kala. Actually, ialah kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, tak ada kebetulan. Mana ada kebetulan? Setiap satu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bahasa ni ada dua, satu idhafi, satu hakiki. Jadi kalau cakap bahasa idhafi ni bahasa sandaran seharian sahaja. Itu tak jadi masalah. Alah, kebetulan kita jumpa. Salah akidah telah ditetapkan oleh Allah. Itu bahasa. Tapi hakikat kita tahu. Kita jangan macam tu, ya. Sampai aja Zurabi aja, kan? Kebetulan pula jumpa kat masalahnya. Allah tak pernah jadikan satu kebetulan. Okeylah, jom. Saya kena pergi sekarang. Jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang, ya. Aku qauli hadza, doa kepada Tuan Haji Wan, insya-Allah balik ni doa nak kita supaya dia lagi Allah sihat segera, insya-Allah. Dan semua rakan-rakan kita yang ada di sini semoga sihat, ya Allah. Mungkin kalau ada yang menonton di FB juga, ya, saya juga nak meraihkan semoga sihat walafiat sentiasa. Apapun keadaan, apapunnya, kita harap kita dalam keadaan gembira dalam hidup, ya. Gembira tak? Gembira. Itu gaya gembira. Nampak sangat tak gembira, kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu